من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صدق الله العلي العظيم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita sambung muzakarah kita pada hari ini dengan kitab yang kita gunakan, Asas Aqidah Islam. Baik, beriman dengan perkara akhirat. Bila kita sebut beriman, dalam pertemuan kita yang lalu kita dah sebut tentang beberapa perkara berkaitan dengan iman. Sebelum ni kita sentuh tentang beriman dengan Rasul-Rasul. Baik, iman dari segi akidah dia, iman itu di atas manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bermakna at-tasdiq. Kita dah terang panjang. Kemudian kita sebut yang membezakan kafir dan Islam itu adalah syahadah dengan dua kalimah. Bila kita menjadi orang yang beriman, bila satu orang tu dia menuturkan dua kalimah syahadah, maka dia menjadi Muslim. Iman akan bertambah dan berkurangan. Bertambah dengan amalan kesalihan, berkurangan dengan dosa dan maksiat. Ziyadatul iman wa naqsuhu. Kita beriman dengan perkara tersebut, kita percaya bahawa iman bertambah dan berkurangan. Kemudian kita mula membincangkan tentang perkara berkaitan dengan rukun-rukun iman. Panjang perbincangan kita dengan rukun iman, dan 4 perkara telah pun tamat dalam perbincangan kita. Maksud kedatangan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan kita pada hari ini akan masuk perbincangan perkara berkaitan dengan hari akhirat. Kita dah jawab beberapa syubhat yang dibangkitkan pada pertemuan kita yang lalu. Beriman dengan Rasul ni, apakah semua Nabi-Nabi bawa agama yang berbeza-beza, ataupun bawa agama yang sama? Hari itu kita dah perbetulkan silap faham yang kadang berlaku, kata Islam ni dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kefahaman yang salah. Bukan berusia 1445-46 tahun dah. Islam ni asal daripada Nabi Adam AS. Turun-turun main Islam dah lah, kan? Tapi kadang orang kita yang terlebih cerdik ni kadang dia sebut betul lah agama ni kan, Nabi Islam tu kan baru 1400 tahun lebih Ustaz. 1400 tahun lebih, jam lah kita kan? Kalau kita dah bubuh lagu tu, jam lah. Itu silap faham yang sangat teruk. Tapi boleh berlaku sebab dakwaan ini kan. Saya pun mula-mula tengok mana main cerita ni kan.
Rupanya perkara ni dibangkitkan di media sosial kan oleh golongan yang bukan Islam. Baik itu kepercayaan mereka terpulang pada mereka. Kita ni orang yang beriman. Jangan pula kita pula bersilap faham kan. Lepas tu mainlah kat istilah-istilah Islam ni agama bungsu kan. Jadi pelik-pelik lah itu. Kalau kesempatan masa nanti kita jawab tentang perkara tersebut. Islam adalah satu-satunya agama. Rasul-rasul ni datang, apa yang beza dia? Rasul-rasul ni datang bawa akidah yang sama, tak ada beza apa pun. Agama yang sama. Yang beza ni apa? Syariat mereka saja berbeza. Hukum hakam yang dibawa datang saja berbeza. Yang tu yang berbeza. Zaman Nabi Musa alaihissalam syariatnya berbeza. Zaman Nabi Isa alaihissalam syariatnya berbeza sikit. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga syariatnya berbeza dengan dua yang atas dan sebelum-sebelumnya. Itu je beza. Akidah sama, tak ada beza apa. Cuma jangan tanya soalan lah. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada kitab akidah. Allah macam lah kan. Orang hari ni punya soalan pelik ben ajaib punya soalan dia tanya kan. Saya pernah jumpa satu orang hamba Allah, dia ikut zaman Nabi Ibrahim. Lagi dahsyat kan. Dalam zaman Nabi Musa alaihissalam Yahudi mendakwa mereka ikut agama tu. Nabi Isa alaihissalam Nasrani mendakwa mereka ikut agama tu. Kalau Nabi Ibrahim, kita apa bekan? Tapi dia kata dia pakai Al-Quran juga, ala millati Ibrahim. Quran sebut millah Ibrahim. Jadilah pula agama. Jadi ikut apa? Yang tu dia tak jawab. Kita ikut agama yang betul, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pening. Jadi ini akhir zaman. Orang kan suka pelik-pelik. Benda pelik-pelik ni orang rasa semangat apa kan. Dia cakap sifat 20 lama sangat kan. Kan? Sebut yang pelik-pelik sikit. Jadi orang pun excited tengok. Apa nampak agama Ibrahim? Jadi hati-hati. Sebab itulah mai wahyu kot teko semua kan. Baik, kita masuk pada hari ini. Jadi kita fahamlah dalam perbahasan kita yang lalu, semua nabi-nabi datang bawa akidah yang sama. Tak ada perbezaan dia. Semua cuma yang berbezanya adalah dari segi syariat mereka. Baik, kita masuk pada hari ini perkara membicarakan tentang beriman, perkara-perkara berhubung dengan perkara percayakan kepada hari akhirat. An-nu'mina bil yaumil akhir. Kita beriman dengan perkara dengan hari akhirat. Baik. Perkara akhirat, pasal apa dinamakan sebagai akhirat itu? Kerana hari yang terakhir. Akhirat itu hari yang terakhir, sebab tu dinamakan akhirat. Yang akhir makna di belakang sekali. Depan kita apa? Kita ada alam roh. Lepas alam roh kita masuk alam apa pula? Kita masuk alam rahim, perut ibu kita. Masuk alam rahim, ada orang takat tu ya, tak ada nak keluar. Kita diberi kesempatan lepas alam rahim, kita masuk mai ke alam dunia. Kita pun tak ingat alam roh apa cerita. Kan? Ada pasal malam ke tak ada, kita tak ingat apa pun. Dalam roh kita pun tak ingat, tak tahu apa cerita. Cuma apa yang Nabi cerita dan Allah cerita dalam Quran, yang tu yang kita tahu. Kita pun tak ingat. Allah cerita dalam Quran, Allah Ta'ala cerita dialog kita dengan Rabbul Jali Jalla wa'ala. Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Makna kita dah pernah berdepan dengan soalan, kita pun tak ingat. Alas apa pun tak ingat. Kan? Tahu-tahu cuih keluar mai ke dunia. Yang tu lah yang kita tahu kan. Kita sampai ke dunia. Jadi alam dunia ni sangat penting. Penting sebab apa? Dia menentukan kesudahan kita ni. Ending kita nak datang mana, dia menentukan segala-galanya di dunia ni. Kehidupan dunia ni lah yang paling mencabar. Setiap amalan kita akan dihitung. Baik dan buruk akan dihitung. Nak buat baik dan buruk ni, pertama kita nombor satu kita kena faham pasal apa aku kena hantar mai ke dunia ni.
Yang tu problem dia. Kan? Dia ada maksud utama. Kemudian dia ada juga perkara yang secondary, yang kedua, ketiga dan keempat dan sebagainya. Allah menjadikan kita sebagai khalifah, mentadbir dunia ni. Betul. Tetapi Allah clearkan bahawa matlamat kita yang sebenar supaya kita jadi apa? Bukan matlamat Allah ciptakan kita, Allah tak ada maksud dan tujuan dalam penciptaan perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kita ni maksud kita hidup untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan supaya depa ni manusia dan jin ya'budun, menyembah Allah. Jadi kita diciptakan pertama nak jadi hamba Allah. Baik, kita balik, betul ke kita hamba Allah? Selama kita hidup ni, berjayakah kita jadi hamba Allah? Hamba ni, dia punya keinginan adalah semata-mata nak buatkan Tuhan dia suka. Selama aku hidup ni, aku menyukakan Tuhan aku ke, menyukakan aku ke? Kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita dan Tuhan kita ke, ataupun kita menuhankan diri kita sendiri? Ui, bunyi macam kasar, Ustaz. Bukan saya kata, Allah kata. Allah kata dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang ittakhadha, ja'ala, telah menjadikan ilah, Tuhan dia, hawa nafsu dia. Taklah kita nak hidup ni, kita nak buat apa, kita buat lah dulu. Akhirat nanti kita tengok lah. Dia tukang ya. Kan? Tukang bahasa tadi macam bunyi nak jadi Tuhan, buat besar apa ni, tuduhan ni besar. Dah, buat dulu. Akhirat nanti kita tengok. Yang tu maksud apa? Apa kita nak buat, kita buat dulu. Maksud dia apa? Kita ikut jalani kehidupan ni, ikut diri kita, keinginan kita. Itu yang Allah sebut dalam Quran, ittakhadha ilahahu hawa. Hawa nafsu jadi ke Tuhan. Buat dulu. Kalau nak ikut lah, nak ikut perintah Allah, Rasul ni semua kan, bukan tak boleh lah. Tapi tahu lah kan, zaman ni apa maksud dia tu? Zaman ni itulah, lepas itulah maksud dia tu. Kita memanglah orang Islam ni, kita memanglah nak jadikan Allah dan Rasul ni sebagai rujukan kita. Tapi tahulah, tahu tu lah, nanti habis, musnah, habis semua dari depan. Jadi tuan-tuan, hamba Allah, hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Supaya kita menyembah Allah. Hamba matlamat dia menggembirakan Tuhan dia, menyebabkan Tuhan dia rida dengan dia, bahasa yang lain, suka dengan kita. Apa-apa yang kita dok buat selama ni menyukakan Allah. Baik, menyukakan Allah di mana? Daripada 5 cabang agama. Dari bab akidah kita menyukakan Allah dari hati kita, menyukakan Allah dalam ibadah kita, menyukakan Allah dalam muamalah kita, menyukakan Allah dalam muasyarah kita, menyukakan Allah dalam perkara berkaitan dengan akhlakiyah kita. Akhlak kita ni buatkan Allah suka ke atau sebaliknya? Lah aku kalau nak kata apa itu tengok. Aku tak suka hipokrit, nak cakap terang. Ni Allah suka, Nabi suka ke aku suka? Muasyarat, kehidupan bermasyarakat kita bagaimana? Ikut kehendak Allah Rasul ke ikut selera kita? Muamalat jual beli halal haram ni, hutang piutang, ikut kita ke, ikut kehendak kita ke, kehendak Allah dan Rasul? Lah nak kena ambil insurans Islam ni semua susah lagi, bukan senang. Kan? Kepala lain banyak lagi kita boleh buat. Bab ni susah sikit lah. Yang keempat tadi yang kita sebut kan, ibadah kita. Bukti kita ni hamba Allah Ta'ala ada dalam hati kita, dalam hati kita, akidah kita tu betul. Bukti dia nombor 1 dalam ibadah. Ya, ada orang yang saleh dalam ibadah, tapi dalam sosial dia, kehidupan dia bukan saleh, toleh bin koleh. Memang ada.
Tahajud tak usah cerita lah, bangun subuh, bayang berjemaah, bagus. Tetapi bila bagi duit, al-habwi. Ada orang dalam sosial dia problem, dalam muamalat dia problem, hubungan dengan masyarakat problem, jual beli problem, cakap tak tahu jaga hati orang, melukakan hati orang. Ada dia tak saleh dalam kehidupan sosial dia. Tetapi bukti nombor satu dalam ibadah dia, nanti lepas ucap kalimah nombor satu salah nombor satu tu dah pi, bahasa Penang lah, pi wow dia lingkup lah. Tapi dia cakap tentang perkara-perkara besar di dalam Islam. Kita perlu ada jihad ekonomi, betul, penting. Tapi semayang tak lagi. Lepas tu kumpul duit dia hilang. Dengan Allah dia problem. Macam mana dengan makhluk? Bukan Islam itu dalam ibadah semata-mata, tetapi dia bermula dengan ibadah. Dia masuk daripada pintu ibadah. Karena tu sangat-sangat penting perkara ni. Dalam akidah kita membicarakan, kita balik persoalan kita lah ni, kita nak jadi hamba Allah. Kita yakin dengan segala yang disebut di dalam rukun iman tu, kita nak bawa dalam hati kita, yakin betul-betul. Nak mengutamakan Allah dan Rasul. Nak percaya dalam hati kita betul-betul tentang kehidupan akhirat. Dunia ni darul imtihan, tempat ujian. Kita gagal dunia, ada belakang kita dua alam lagi, kita akan fail. Lepas dunia kita pergi mana? Nama dia alam barzakh ataupun alam kubur. Alam akhirat pun datang mana? Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tazkirah mengatakan, selepas alam barzakh tu, lepas alam kubur, yaumul ba'th, hari kita dibangkitkan daripada kubur, mulalah akhirat. Sebab yang tu yang terakhir. Alam kubur dah tak boleh buat apa. Kita akan dapat kesan-kesan amalan kita di dunia ni, result yang mula dalam kubur. Sama ada kubur nak himpit kita ni sampai berceragah tulang belulang kita, ataupun kubur nak luah sejauh mata memandang. Kubur ni tempat kita ambil result kita, nak menentukan alam akhirat seterusnya. Alam akhirat ni merupakan tajuk yang sangat penting. Bila kita tak beriman dengan akhirat, apa yang akan berlaku dalam kehidupan dunia kita ni akan culah. Orang yang tak yakin kata esok ni akhirat dia nanti kena pembalasan, dia kira sapu dulu, fikir kemudian. Haram halal betul lah kan. Betul, nak mati betul-betul lah, semua orang nak mati. Tapi dalam hati dia kata belum giliran aku lagi. Kalau orang yang yakin dengan perkara akhirat ni dalam hati dia, kehidupan dia berubah. Bila aku boleh mati? Hari ni aku silap ambil duit yang haram, aku mati, panjang cerita. Dan silap faham tentang beriman perkara akhirat pun kita akan bincang nanti insya-Allah pada akhir pertemuan kita. Allah sebut dalam Quran, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu khair, lebih baik dan lebih kekal. Khair, lebih baik. Makna kalau nak bandingkan dengan dunia ni, akhirat tu lebih baik. Khair tu ismu tafdil, kata nama perbandingan. Allah buat perbandingan dunia dengan akhirat ni. Mana nak pilih? Kalau bertembung antara kepentingan dunia dan akhirat, mana nak pilih? Nak pi kenduri dengan nak semayang berjemaah awal waktu, mana nak pilih? Leceh, dah siap lah. Pakai bedak malawah. Dah make up semua dah. Dah naik kereta dah. Azan Zuhur pula. Allah. Mulut kita ni teori sembang kan, macam kari terbang kan. Kita ni nak kena ingat akhirat ni semua. Kita tak boleh duduk lalai sibuk dengan dunia kerja. Mai azan, nak pergi kenduri ya. Kenduri ya. Dua ada kat rumah kenduri, baru sampai. Masa tu kita cari fatwa. Zuhur ni panjang. Kita jangan sempitkan agama.
Jangan susahkan agama ni. Zuhur tu sampai sebelum masak lagi boleh semayang. Jangan kita sempitkan. Lepas tu bubuh ayat bagi lawa-lawa sikit. Jangan kerengka minda kita ni kan. Kerengka semua nanti main. Khairun wa abqa. Berjemaah 27. Nabi tak tinggal semayang jemaah kerja kecil-kecil ni semua. Tapi kita bila main Maulidur Rasul, kitalah yang terpaling cintakan Rasul. Selawat ni hantar mesej. Nak selawat apa no? Selawat ni afdal tak? Kalau boleh saya nak baca 1000 sekali boleh tak? Semayang jemaah duk datang mana? Nabi tak pernah tinggal dengan tanpa keuzuran. Nabi ni hampir terseret kaki ni. Dalam riwayat Abu Daud tak boleh berjalan ni. Orang papah ni pergi ke masjid. Ni kenduri tau. Jam. Tapi akhirat tu lebih utama di mulut kita. Tuan-tuan, bagaimana nak bawa keyakinan ini? Maka bila kita sebut beriman, percayakan hari akhirat dan perkara berhubung dengannya, seperti kata pengarang, seperti hari kiamat, kebangkitan semula, hari pembalasan, padang mahsyar dan lain-lain. Bila kita bicarakan tentang yaumul ba'ts, hari akhirat ini, yang pertama adalah kita akan melalui proses. Yang pertama adalah kita akan dikeluarkan daripada alam kubur. Ba'ts, kebangkitan. Dalam hadis-hadis Nabi SAW cerita tentang hari kebangkitan sangat dahsyat. Manusia disebut bahawa dalam Quran mereka ni seolah-olah sukara. Quran menggunakan ayat mereka ni seolah-olah mabuk. Orang mabuk ni sedang? Tak sedang. Dia ada alam lain. Dia duduk ada dalam parit. Dia kata duduk ada dalam mana ke, kolam mana ke, duduk berenang dalam tu. Dia jatuh parit. Tapi dia kata, saya tengah duduk swimming ni. So alam dia lain. Sukara. Wa ma hum bisukara. Allah kata bukan mereka mabuk. Cerita bila kita dibangkitkan tu pasal apa? Jadi situasi dalam keadaan lagu tu dia berdengung dalam kubur. Dah. Al-khawf, ketakutan pada hari itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya pada Nabi bila Nabi cerita manusia dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan tidak berpakaian, tak ada satu helai urat benang pun. Takut kan? Takut. Jadi Aisyah kata, idzan yanzur ba'dhum ba'dha, nanti tak malu ke orang pada ketika seorang akan saling melihat antara satu sama lain, lelaki dengan perempuan kalau tak ada pakaian. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut lafaz yang Nabi guna asyad, khauf. Manusia dalam keadaan kemuncak ketakutan. Lah ni tak payah kemuncak. Parking motor kat depan tu, anjing tu dia punya saiz main nak tokak kita. Sila hari bulan kan, longkang yang betul besar pun kita boleh lompat lepas tu. Lepas tu kita pergi tengok, wih jauh dia aku lompat. Takut anjingnya. Kan? Terlepas anjing polis ke bawah, tinggi lah betul punya. Kali tu punya laju lari. Terkejut tu ya. Slipper berterabak tak ada nak tengok dah. Orang kalau kata kali dia Siti Nurhaliza pun tak ada nak tengok dah. Nak tengok apa dia ni nak tukar belakang. Tu takut. Kita bagi satu minima tu, takut yang di dunia ni. Manusia dah tengok dah dalam kubur tu macam mana keadaan. Cuba bayang kita duduk dalam rumah, tiba-tiba elektrik tak ada, gelap gelemat. Buka handphone, kita nak buka handphone kita pun tak ada bateri kong, lampu apa pun tak ada, gelap gelita. Kan dalam duk hero pun dia bimbang tak? Pegang tali pun terabuk, ular masuk. Keliru kan? Bayang dalam kubur kita tu ada surat.
Tak ada lampu, tak ada elektrik, tak ada apa. Belum cerita azab lagi, cerita situasi tu. Ajaib. Itu sebab tu Nabi sebut hadis Ammar bin Yasir, kata nak buat kita punya kesombongan ni, kita punya kesibukan ni dapat diminimumkan bila kita ingat mati. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah maut itu sebagai penasihat. Sombong dengan orang, aku nanti mati, kan? Susah nak minta maaf kat dia. So dia kena jawab dalam kubur, tak apa-apa, bagi settle di dunia ni lah. Susah cari pasal pada masa rumah. Maut sebagai penasihat kita. Apa yang kita nak sombong? Kita boleh bawa BMW masuk dalam kubur, hutang boleh lah. Lagi tak bayar nak kena bawa pergi padang mahsyar, hutang panjang cerita. Hari tu saya ingat saya cerita sini, ada satu orang bagi fatwa. Yang ni fatwa netizen lah, bukan fatwa Majlis Jabatan Mufti. Dia kata, apa ustaz, saya dulu ni ada lah hutang syarikat telco lah, dia kata kan. Cerita panjang lah, tengah-tengah jalan dia kata saya hutang, tak ada, tak tu tukar lah, tak bayar. Dia kata hutang kena bayar. Allah, depa sikit mai kaya ke? Dia kaya ke? Dia apa ke? Hang bukan cerita hang hutang. Dan saya bukan hutang orang, Ustaz. Habis tu alien ke syarikat tu? Orang lah punya. Nampak dia syarikat berkongsi. Dia kata kena bayar. Dia tanya lagi heran, kena bayar. Dan saya dah tukar, dah pakai telco lain, hang tukar lah 20 pun kali. Tapi hutang tetap hutang. Macam tu. Hutang kita bawa habis, tak kena bertanggungjawab. Tapi kita balik di alam tu, wa'idha, penasihat kita, alam kubur. Bila manusia berada di alam kubur dengan penuh kekerunan tu, Sayyidina Uthman, menantu Nabi, kahwin dengan 2 anak Nabi, orang yang soleh. Nabi dengan Abu Bakar ni kawan rapat, dengan Sayyidina Umar ni Nabi SAW agak biasa bergaul dengan mereka. Tetapi bila Sayyidina Uthman masuk, Nabi pakaian pun Nabi akan rapikan, kerana tahu Sayyidina Uthman ni orang yang pemalu. Itu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu al-Ghani. Dia ni dijamin syurga. Tapi Sayyidina Uthman bila cerita tentang kubur menangis merabu-rabu. Kita siap boleh melawak lagi. Muka nak hantu kubur. Orang Penang kita kan, nak hantu kubur lagi pula. Kubur mana dia punya nak hantu tak tahu. Tuan-tuan, kubur sangat dia. Sebab tu Nabi kata akthiru, perbanyakkan zikra, ingat, hadhimil ladzat, sesuatu yang akan memotong segala kelezatan dunia akhirat. Tapi masalah dia, silap faham kita pada hari ini. Sebahagian orang dia faham kata ingat akhirat ni menjadikan umat Islam mundur. Ustaz-ustaz dia kuliah ni duk ajak orang ingat akhirat, dia pertinggal dunia. Kalau mai sini pun ajak dunia, di tempat kerja pun dia memang duk ajak dunia dah. Secara jujurnya 24 jam kita dengar di luar pada kuliah di masjid dan surau, kita dengar apa? Kita telefon isteri kita, tanya, Abang hari ni bagaimana iman kamu? Kita dijatuh pingsan tu boy. Ada macam tu. Kita cakap dunia lah. Di tempat kerja kita cakap apa? Tak tahu, mungkin tempat kerja tuan-tuan lain macam kan. Kita tempat kerja pun kita cakap pasal dunia lah. Tak kuliah pun kita kena cakap dunia kalau. Di sinilah peluang untuk kita bercakap tentang akhirat yang kita tak tahu. Mungkin siapa pergi dulu. Orang yang ingat akhirat, orang yang beriman dengan perkara akhirat, orang yang berusaha ke arah akhirat, dia tidak mundur. Dia akan maju di depan. Kubur bukan ada belakang, ada depan. Itu masa depan. Abdurrahman bin Auf Uthman al-Ghani,
Nama gelaran yang diberi pun Al-Ghani, kaya. Abdul Rahman jutawan radhiyallahu anhum. Mereka ni semua orang ada saf depan sembahyang berjemaah. Jutawan, tak mundur. Jangan kita silap faham. Sayyidina Umar terkenal seorang presiden Madinah yang hebat. Menyusun pada zaman Sayyidina Umar sistem pentadbiran yang hebat. Islam makin membesar tanah jajahan Islam pada zaman Sayyidina Utsman, pada zaman Sayyidina Umar. Macam mana kita kata ingat akhirat jadi mundur? Kita yang haluan gunung. Ingat akhirat tidak mundur. Orang yang ingat akhirat takkan ambil rasuah. Dia ingat akhirat, esok nak jawab. Hutang dia tak bayar kalau dia tak ingat akhirat. Ingat akhirat, hutang dia bayar. Dia tak ada kira janji apa, janji dalca apa, janji Melayu, janji mamak. Tak ada, pasal apa? Janji ditepati, bukan dicabati. Orang ingat akhirat kalau nak buat janji pun dia takut. Semua kena soal. Nak jadi pemimpin pun dia takut. Semua kena soal. Paling teruk kena soal di yaumul qiyamah nanti adalah pemimpin. Disoal satu-satu tentang amanah yang diberi. Kerana tu dia tak akan jadi pemimpin. Tak. Kalau dia jadi pemimpin, ada hadis yang lain cerita tentang Allah Ta'ala akan bantu dia. Kalau dia jujur, dia benarkan jalan pahala dia besar. Tetapi bila pemimpin yang ingatkan akhirat, dia taat pada perintah Allah. Dia tak langgar perintah Allah. Dia bukan duduk dalam masjid pegang tasbih. Pasal apa? Dia ni ingat akhirat gila-gila. Bukan. Dia akan makin maju. Dalam keduniaan dia pun akan ada kejujuran dalam keduniaan dia. Dia tak pergi punch-card balik rumah. Lepas tu nak balik pula ada punch lagi sekali. Lain pegang tamprint. Tamprint pun dia boleh belah ke? Kalau tak ingat akhirat, dia boleh belah. Dia tamprim masuk kerja. Saat lagi dia pergi kena tear dulu, kan? Kerja, akad kerja pukul 7.30 masuk, dia 9.30. Melewah mata. Orang ingat akhirat, dia takut halal dan haram. Dia masuk kerja, layari Facebook. Orang ingat akhirat, tak buat lagu tu. Jadi ini silap faham yang perlu dibetulkan. Ingat kehidupan akhirat ini, orang yang beriman dengan kehidupan akhirat ni, kita orang Muslim, orang yang beriman dengan kehidupan akhirat ini, bagaimana pada hari ini kita nak benar-benar beriman. Bukan takat percaya, tahulah memang kita ni satu hari nak mati, esok ni memanglah adalah timbangan amalan semua. Memanglah. Law tu kan panjang. Memanglah. Tapi lani ni kita tak boleh lah. Kalau kita duduk luweh sangat, nanti orang pembodoh kita. Jadi nak buat apa? Kita pembodoh orang dulu. Lagi leceh. Kita tak boleh bendui sangat. Bukan maksud bendui, tapi kita tak boleh jujur-jujur sangat. Pun leceh juga. Kita kena jujur dalam kehidupan ini. Itu berarti orang yang beriman dengan hari akhirat. Karena itu pengarang rahimahullah ta'ala membincangkan bila cerita tentang kehidupan akhirat ini bermula pada ba'ath. Bermula alam akhirat itu apabila manusia dibangkitkan kembali daripada kubur. Orang yang mula-mula dibangkitkan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Karim. Dalam hadis yang diterangkan oleh Muaz bin Jabal, kita cerita sikit bagaimana keadaan permulaan kehidupan akhirat ini. Baik. Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang hari kiamat, hari kerugian dan hari penyesalan, maka umatku akan dihalau oleh Allah Ta'ala daripada kubur. Daripada kubur mereka menjadi 10 golongan. Al-Hasyar, Ba'ath, dibangkitkan daripada kubur. Kemudian dihasyar. Hasyar ni halau. Bangkit, dihalau kita semua. Masa tu tak ada pakaian apa pun. Selai pedang pun tak ada. Tapi ketakutan yang amat sangat. Bila kita dihasyar ke mana? Kita sebut ke padang mahsyar, tempat dihalau. Laisa fiha alamun. Padang mahsyar
Tak ada tanda pun. Jadi orang akan berjalan berduyun-duyun ni. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti ni, berapa juta tahun duk ada dalam kubur, kita tak tahu. Yang pi semua tak patah balik. Kalau dia pi kemarin, esok dia patah balik. Yang duk ada di pi. Tak ada. Dia punya pasport, visa, pasport dia kena potong habis dah. Dia tak boleh patah balik dah. Hang warga mana pun masuk kubur satu negeri. Dah lah, kami pasport Malaysia boleh pergi mana-mana, masuk dalam kubur boleh pergi mana-mana. Dia lah. Tak ada lah. Satu satu negeri ya. Nama dia alam akhirat ya. Tak boleh minta special lane. VIP ada. Apa yang kita buat balik berdasarkan amalan kita. Ada orang yang kubur lagi seluas sejauh mata memandang. Layanan bagaikan pengantin. Dibuka sejauh 500 tahun haruman kasturi. Daripada syurga, pintu syurga dibuka bauan syurga punya harum. Dia ni mungkin di dunia ni, orang kata orang tak kenal dunia, mereka ni katak bawah tempurung, bawah tanah, bawah apa tau. Dia dengan akhirat dia. Mungkinlah kan? Mungkinlah kan? Orang mungkin orang pandang kolot lah sebagainya. Tak salah dengan teknologi, jangan silap faham lah kan? Tak salah, cuma bagaimana kita menggunakannya. Baik, hadis ni, antara mereka ada yang berbentuk monyet. Mereka adalah orang-orang yang mengadu domba amalan, dibangkitkan dengan wajah seumpama itu. Ada yang berbentuk babi. Mereka adalah orang yang suka makan makanan yang haram. Ada antara mereka yang berjalan dalam keadaan terbalik, tangan di bawah dan kaki di atas, dan wajah mereka diseret. Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Amalan. Di dunia orang kata bab riba ni, riba kalau nak ikut kalau orang kena balik pergi pakai unta lah. Beli. Orang cerita sunnah, dia tak faham tentang sunnah. Dia kira sunnah naik unta sunnah. Apa menantang makhluk tak tahu. Orang bila cakap bab sunnah, dia kata ni, kalau nak kira sunnah naik unta lah, saya nak kereta. Nabi ajak doa naik kenderaan, bukan doa naik unta. Dia apa makhluk pelik sangat kan? Tapi dia punya faham kolot tu, dia tu kolot, dia nampak orang kolot. Kira tak boleh cakap bab agama. Hari ni dimomokkan kita ni, dibentuk pemikiran kita ni. Ada yang sedang mengacuankan pemikiran kita ni. Golongan liberal ni punya perjuangan sampai istilah-istilah Islam kita takut nak sebut. Nak sebut iman, nak sebut jihad pun takut. Sebut slow, jihad pelan-pelan. Sebab dia berbobot jihadis. Ni semua geng jihadis lah. Bagi nampak ekstremis. Ini satu perang saraf. Kita kena faham. Tapi masalah orang kita pun tak faham. Kalau tak faham, kita kena muzakarah untuk faham. Setiap negeri ada jabatan mufti. Mereka memang kerja dia untuk tu, memberi penjelasan tentang hukum hakam. Tapi kita tak gunakan fungsi saluran yang betul. Duk bahas di media sosial. Kawan tu pun kadang yang bahas tu pun dia pun perlu dibahaskan dulu. Dia bagi penjelasan dia tu penuh dengan kekeliruan. Itu problem. Jadi kita perlu fahami, kita hidup realiti alam pada hari ini cabaran kepada kita. Tengok, semua kita cerita tadi antaranya adalah amalan. Orang dibangkitkan berdasarkan amalan mereka. Sebahagian mereka ada yang buta, iaitu mereka adalah orang-orang yang berlaku zalim dalam perkara hukum. Ada orang yang pekak dan bisu. Mereka adalah orang yang berasa bangga dengan amal-amalan mereka. Sombong di dunia dengan amalan saleh. Depa ni geng masjid surau kuliah agak. Tapi sombong kan amalan saleh. Sombong dengan amalan mereka. Sebahagian mereka ada yang menjelir lidahnya sampai ke dada dan keluar nanah daripada mulut mereka. Mereka adalah
sampai ke dada mereka. Mereka adalah para ulama dan pendongeng cerita yang perkataan mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Yang dikenal dengan kalangan ulama. Baik, semua makhluk merasa jijik dengan mereka. Sebahagian mereka ada yang terpotong tangan dan kaki mereka. Mereka adalah orang yang menyakiti tetangga mereka, yang bagi sakit tetangga. Muasyarat dia problem. Kehidupan dengan masyarakat dia problem. Menyakiti tetangga. Buah pokok bunga di rumah sebelah rumah tetangga, rumah jiran, tak jaga hak jiran. Kan? Kasut dia sebelah di rumah dia, sebelah rumah jiran nombor 8. Kan? Bela kucing dia tak berak kat rumah dia, rumah tetangga dah berak. Rumah jiran lupa berak. Bila kita tegur dia, dia kata kucing tak ada akal. Kita ni yang belah tu ada akal dah. Kan? Belah kucing tak ada masalah, bagus, tapi jangan mengganggu orang lain. Tak jaga hak tetangga. Hari ni kita dah sedang dibawa ke arah tu. Hidup individu masing-masing, masuk rumah, keluar rumah. Dia apa tak tahu, sebelah rumah ada orang kan, tak ada orang tak tahu. Tak tahu jiran dia dah pindah dah 4 bulan dah pindah dah. Dia kata dulu ada ni, mana pergi tahu kasut tak apa nak nampak. Dia tu dah pergi tak mana dah. Pindah sekarang tadi dah. Dia kata dulu duk nampak tak, tapi itulah duk nampak juga. Pernah tengok siapa? Adalah sekala. Kan? Itulah masyarakat kita. Hidup golongan macam ni akan dibangkitkan. Mereka dalam keadaan terpotong tangan dan kaki mereka. Sebahagian mereka ada yang disalib di batang-batang kayu yang terbakar api. Mereka adalah orang yang mengajar manusia untuk mendapatkan kerakusan kekuasaan. Emput, kuasa, tamak kepada kekuasaan. Sebahagian mereka ada orang yang berbau sangat busuk. Lebih busuk daripada bangkai adalah mereka yang melampiaskan nafsunya dan menikmati terus kelazatan nafsunya, namun mereka menahan hak-hak Allah daripada harta mereka. Puaskan nafsu dia, harta dia tak pernah gunakan hak-hak Allah. Zakat tak bayar, gantu tak bayar. Bila bab agama, bab hak yang wajib pun dia tak mau keluar. Mereka ni akan dibangkitkan dalam keadaan bau mereka sangat-sangat busuk. Sebahagian mereka ada yang mengenakan baju yang panjang yang melekat di badan mereka. Mereka lah orang yang angkuh dan sombong. Setengah riwayat ada mengatakan keadaan manusia itu terbahagi kepada beberapa golongan lagi. Ada di kalangan mereka yang tidak bertangan dan tidak berkaki, kemudian dipanggil di hadapan Allah. Mereka ini terdiri daripada orang yang menyakiti jiran tetangga dan mati dalam keadaan sebelum sempat mereka memohon maaf dan bertaubat. Itulah balasan mereka, menyakiti tetangga. Antara mereka tadi yang disebutkan, mereka dibangkitkan dalam rupa binatang berupa babi, dihadapkan di hadapan Allah untuk diadili. Mereka adalah umpama orang mereka yang umpama ini adalah orang yang memudah-mudahkan serta meringankan tuntutan salat dan mati sebelum mereka sempat bertaubat. Sembahyang, ibadat, tak apa nak jaga. Jadi kalau kita bincangkan perkara ni satu persatu panjang. Ini kita cerita baru perkara berkaitan dengan ba'ath, kebangkitan. Hadis cerita tentang perkara ni sangat panjang. Tuan-tuan, kita bayangkanlah kalau kita dapat mengekalkan, ingat benda ni, kita dapat bawa istizhar, kata para ulama. Kita baca, kita dengar, kita dapat bawa balik ke minda kita bayangan perkara tersebut. Manusia akan taat kerana 3 sebab. 1, kerana suka, kelebihan. 2, kerana takut. 3, kerana cinta. Ini kaedah Nabi. Kenapa Nabi nak cerita benda-benda ni? Supaya kita dengar, kita rasa takut nak buat benda yang Allah larang tadi. Kita rasa takut nak langgar perintah Allah Ta'ala. Maka dengan sebab tu kita akan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Takhwif, menakutkan kita. Allah cerita tentang neraka, Allah cerita tentang padang mahsyar. Ini kita baru cerita tentang ba'ath, macam mana dibangkitkan. Semua kan tadi cerita tentang apa? Amalan.
Amalan ni lah kadang kita di dunia ni tak ambil berat. Cakap pasal riba, pasal tetangga, pasal tadi kita cerita amalan-amalan solat. Jadi bagaimana kita nak bawa menjadi orang beriman ni? Kita kena bawa maklumat ni masuk dalam hati kita sehingga dia ada di minda kita. Bila dia ada di minda kita, bila kita nak lengahkan salat, kita teringat hadis ni, kita jadi takut nak lengahkan salat. Ada banyak urusan penting, tapi ada yang lebih penting. Kita bukan jumud. Ada benda yang kita boleh urus atau, tapi nak letak keutamaan dalam hidup kita. Bukan senang nak ingat akhirat ni. Dalam kuliah kita boleh dengar, boleh ingat dah. Saat lagi balik, mereka bagi satu remote, terus di remote habis mood semua. Kan? Balik kita pegang smartphone ya, start dengan isu Gaza, lepas itu dia pergi mana kau? Kan? Last kali sampai ke Netflix, senang-senang, astagfirullahalazim, pukul 2:30 pagi, boleh tak aku sembahyang tahajud ni? Tadi start Gaza, cantik lah, kan? Ambil maklumat sikit katanya, sikit tu 2:30 pagi, banyak 4:30 pagi. Tuan-tuan, kita yang tahu tentang kita. Nak berbawa beriman ini menjadikan kita orang mukmin yang sejati. Kita tak mau takat habis di kuliah. Macam mana kita nak buat? Bercakap, mendengar, berfikir. Mata membaca. Kita kena bawa daripada maklumat ni, bawa ke lidah kita untuk selalu bercakap dengan orang. Bercakap perkara akhirat. Apa yang akan berlaku? Dia akan makin ingat. Berapa peratus yang kita boleh ingat dalam kuliah, dalam keadaan kita hidup sikit kan? Kita letih balik kerja. Bukan, faham kita kerja balik letih kan, tapi kita boleh ingat sikit. Berapa peratus kita boleh bawa balik? Kalau kita kata balik, kita mengajak anak isteri kita, balik-balik ni kita pun kata, ni abang dengar tadi tentang akhirat ni, dengar tentang yaumul ba'ats. Kan, kalau isteri kita pun mukminah, alhamdulillah. Ya bang, cerita abang, kalau mak minah, tu sudah buat dah, sudah jadi ustaz, cukup dah dekat surau kuliah ke masjid tu cukup dah. Orang letih ni duk akhirat, bagi makan rebus biji tasbih lagi. Jam. Kat siapa aku nak cerita? Kena ulang balik, kena cakap balik. Tapi kita perasan dah, nak cerita dunia ni senang, nak cerita akhirat ni kita takut. Yang hebat-hebat orang kan takut. Sekali orang panggil Pak Wali baiklah, kan? Atau orang panggil Tok Syekh. Kita pergi pejabat tengok cerita kat member kita, Allah, semalam Zakarah tentang Ba'ath. Member kita tengok, apa Ba'ath tu? Hari kebangkitan. Lepas ni dia jumpa dari jauh, Syekh! Itulah first and last. Tak berani dah cerita. Kan? Saat lagi kita buat problem sikit, silap kapal sikit, macam ni ke akhirat mak? Muka ni ke akhirat mak? Kan? Main lambat sikit dia pun dibubur. Hari kebangkitan mana? Kita takut nak cakap akhirat. Tapi demi untuk ingat benda ni, kita kena bercakap. Bila kita mula bercakap, apa yang kita dengar, kita mula sampaikan balik kepada orang, kita akan ingat. Makin banyak kita bercakap, makin banyak kita ingat. Kemudian dia akan sampai ke satu level yang kita panggil istizhar. Kita mampu menzahirkan, menghidupkan dia di dalam minda kita. Bila kita nak buat sesuatu, kita teringat benda tu, dia akan ubah keutamaan dalam hati kita. Kita nak buat yang salah, kita teringat benda tu, kita rasa takut. Perkara ni yang hidup di zaman Nabi SAW. Inilah proses yang berlaku di zaman Nabi, sehingga mereka ni menjadi orang-orang yang hebat. Walaupun dia businessman, peniaga yang sibuk, tapi dia ada di masjid pada waktu salat, ada di saf yang pertama, berebut untuk sampai ke saf yang pertama. Perkara inilah yang membuatkan Sayyidina Ali pada ketika itu menjadi presiden Madinah. Bila dia tengok harta dia dicuri oleh satu orang Yahudi, dia tak guna kuasa dia, tetapi dia bawa ke mahkamah,
dan akhirnya dia kalah di mahkamah. Sedangkan dia tahu, Yahudi itu pun tahu, kata yang ni Sayyidina Ali punya baju besi. Akhirat menjadi abnaul akhirat, orang-orang akhirat. Isteri dan anak kita bila cinta akhirat telah bertambah, cinta dunia akan menipis. Cinta dunia ni akan menipis. Barulah dalam rumah kita bila kita bincang nak buat salat tahajud, barulah dalam rumah kita akan ada perbincangan, abang anak-anak kita ni Quran tak boleh lagi, nak kena cari guru, nak kena tengok ni. Ai tengok mereka ambil wuduk ni lintang pukang, kalau tidak dengan air dan jus sekalipun kan, nanti jadi lintang pukang. Baru kita akan ambil berat tentang salat, tentang ibadah. Baru kita nampak kekurangan dalam bab agama pada anak-anak kita. Kalau tidak, kita tak nampak pun. Janji mereka semayang, kira okey, alhamdulillah, dia duk pi kafarah. Keutamaan itu, keutamaan akhirat itu, menghidupkan ayat wal akhiratu khairum wa abqa. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang lain, kita sambung pula perbincangan kita selepas daripada Yaumul Ba'ath. Tajuk ni panjang, kalau buat pendek, kita ni semua dewasa-dewasa dah kan, kita urai satu persatu agak panjang kan, kita panjangkan sikit, perbahasan tu lebih terperinci supaya kita nampak. Sebab kita nak meyakini, nak hidup dengan benda tersebut. Semoga Allah Ta'ala dengan belas ihsan dia memberi kepada saya dan kita sama-sama kekuatan untuk menjadi abna'ul akhirah, orang-orang akhirat. Orang akhirat kita tekankan seperti yang kita sebut pada permulaan perbincangan tadi, bukan orang yang meninggalkan kehidupan dunia dan urusan dunia, tetapi orang yang lebih menjadi orang yang lebih tersusun kehidupan dunia ini. Bila dia bertelamatkan akhirat, bertelamatkan ridha Allah dan Rasul, dia akan jadi hamba Allah. Dia tidak boleh dibeli dengan wang ringgit dan sebagainya. Dia tak jadi hamba dunia. Dia menjadi orang yang merdeka dalam arti kata yang sebenar. Semoga Allah menjadikan kita di kalangan abnaul akhirah. Allahumma lakal hamd wa lakal syukr ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit baina kalimatihim ya qahhar ya muntaqim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala li Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, sebarang salah silap dalam perkongsian saya, jutaan kemaafan dimohon kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudahi majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.